driving force of all nature, Leonardo da Vinci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Kembali kita dalam rancangan Pecinta Alam. Sebelum kita kupas isu yang dipaparkan dalam video tadi di mana Joy, sudahlah saya untuk menjemput tetamu jemputan kita pada hari ini, iaitu Puan Liana, pakar kejuruteraan air, untuk membincangkan ilmu ini secara ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Puan Liana? Waalaikumsalam. Sorry, cantik mai sebelah saya ini. Alhamdulillah, saya saja. Alhamdulillah. Baiklah Puan, saya sebenarnya nak terus bertanya mengenai isu yang terjadi daripada video kita paparkan tadi. Berdasarkan isu yang terjadi baru-baru ini, sebuah taman perumahan di Taman Pandan Mundur Melaka mengalami krisis kebakaran air. Jadi isu kebakaran air ini bukan satu isu baharu sebenarnya. Yang kerana masalah ini tidak hanya dihadapi oleh masyarakat Malaysia sahaja, ini adalah masalah yang global, yang satu dunia hadapinya, kebakaran air lah, terutama kebakaran air bersih. Jadi menurut PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, faktanya menunjukkan bahawa 1.1 bilion manusia seluruh dunia mendapat bekalan air yang kurang, dan sejumlah 2.7 bilion menghadapi masalah kurang air selama sebulan, sebulan dalam setahun. Jadi hal ini juga mengganggu urusan sanitasi dan kebersihan diri mereka. Kesannya, kawasan yang kurang bekalan air ini lebih banyak terdedah dengan penyakit seperti tamun, demam kepialu dan penyakit bawaan air yang lain. Jadi disebabkan kekurangan bekalan air ini menyebabkan 2 juta orang, kebanyakannya kanak-kanak, meninggal ataupun mati setiap tahun akibat penyakit cerit-berit sahaja. Kesan daripada kekurangan bekalan air ini sebenarnya mengganggu kitaran kehidupan yang sewajarnya. Malaysia adalah salah satu negara khatulistiwa yang mendapat tabung hujan yang seimbang. Namun begitu, krisis kekurangan bekalan air ini tetap sahaja terjadi. Seperti di Selangor lah, antara negeri yang sering mengalami masalah ini. Boleh tak Puan terangkan sedikit kenapa dan mengapa perkara ini terjadi? Baiklah, seperti yang saya katakan tadi, taburan hujan di negara kita ini cukup baik. Kawasan tanahan dan sungai yang ada juga mampu untuk menampung kekurangan air bersih untuk kegunaan masyarakat. Namun, isu kekurangan bekalan air yang sentiasa ada. Tidak di negeri timur, di negeri barat, tidak di utara, di negeri selatan. Sebelum kita mulai masalah yang besar, kita perlu tahu sistem pengalihan air di negeri Selangor ini. Negeri Selangor mengalihkan air bersih termasuklah kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kenapa saya sebutkan dua kawasan ini adalah kerana sebab ramai yang tidak tahu bahawa Kuala Lumpur dan Putrajaya menggunakan saliran air yang daripada negeri Selangor. Oleh itu, kebiasaan masalah air di negeri Selangor ini berlaku adalah kerana penyelenggaraan loji rawatan air. Usaha membaik pulih loji rawatan air bukanlah suatu perkara yang mudah. Lebih-lebih lagi di Selangor yang merupakan pusat perkembangan industri, termasuklah kawasan Lembah Kelang, merangkumi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan sekitarnya adalah kawasan pembangunan, termasuklah kilang, kawasan pertanian dan peternakan yang dibina sama ada di atas tanah kerajaan ataupun persendirian. Kebanyakan industri yang beroperasi ini menguruskan bahan buangan secara khidmat. Lebih-lebih lagi yang beroperasi berdekatan dengan sungai. Pihak wajib terutamanya TBT tidak dapat menyekap pengoperasian ini secara paksa, mengandangkan ada di atasnya membina di atas tanah persendirian. Tak berapa pula penyekatan pengoperasian industri boleh membantutkan perkembangan ekonomi ini. Saudara tahu tak, pada tahun 2020 sahaja, pencemaran air yang berlaku di Selangor ada sebanyak 9 kali. 15 Mac, gangguan bekalan air ke atas pengguna adalah berpunca daripada packaging terberat di Sungai Go, Rawang kerana persoalan minyak. Gangguan ini turut mengakibatkan pencemaran bau. Seterusnya, pada 27 Mac, LRA Sungai Selangor Fasa 1, Fasa 2 dan Fasa 3 terpaksa diganti tugas akibat pencemaran sisa minyak di Sungai Selangor yang disyaki berpunca daripada kilang bahan binaan. Manakala pada 16 April, 4 LRA utama dihenti tugas ekoran aliran air daripada sebuah kolam tenaga ikan di Pulau Selangor telah mencemarkan sungai air mentah di Sungai Selangor. Manakala pada 27 Mei, gangguan bekalan air berlaku apabila LRA Sungai Selisik dihenti tugas ekoran tempahan minyak diesel dalam insiden pencemaran telah menjejaskan 742 ekor pengguna pengurusan air Selangor seharian berhad di 8 kawasan di Pulau Selangor. Pencemaran minyak itu berpunca akibat kemarahan sebuah lori tangki diesel dengan brand di Lebuh Raya Utara Selatan berhatian Perak menyebabkan tumpahan bahan bakar daripada kendaraan itu mengalir ke Sungai Siang di Perak, iaitu LRA Sungai Selisik yang terletak 27 km di hilir sungai berkenaan. Selain itu, 4 LRA utama dihenti tugas ekoran insiden pencemaran bau seakan bahan pelarut dikesan di Sungai Selangor pada 3 September yang menyebabkan penduduk di 1,292 kawasan di 7 wilayah terjejas bekalan air. Dia berpunca daripada kilang yang dikesan melepaskan bahan pelarut ke dalam Sungai Gong, Rawang sebelum mengalir ke Sungai Sembah hingga masuk ke Sungai Selangor. Manakala pada 4 Oktober lalu, luas mengesan terdapat bau seperti bangkai di Sungai Padang Negeri Sembilan. Ketika siasatan dijalankan, susulan pencemaran bau di Sungai Semenyih dan Sungai Langat menyebabkan henti tugas LRA Semenyih dan Bukit Tampui. Puncanya daripada pembersihan ladang itik dan angsel di Sungai Pajak, mengakibatkan gangguan bekalan bagi 3,309,665 ekor pengguna
air di 200,000 kawasan di Perdana Kuala Langat dan Sepang berlaku jelas. Okey, pencemaran sungai ketujuh berlaku pada 19 Oktober lalu di Sungai Bung. Apabila bau seakan-akan pelarut berpunca daripada sebuah bengkel membaiki dan berjanji terus binaan kisah masuk ke sungai itu dan menyebabkan henti tugas LRA Sungai Selangor Fasa 1, LRA Sungai Selangor Fasa 2 dan Fasa 3 dan LRA Rantau Panjang. Okey, pada 10 November lalu, Ruas memaklumkan LRA Rantau Panjang dan LRA Sungai Selangor Fasa 1, Fasa 2 dan Fasa 3 terpaksa dihenti tugas lagi susulan tindakan pengusaha premis melupuskan bahan-bahan terjadual melalui tandas sebelum mengalir ke loging lawatan tambahan Indang Water Konstruktif dan masuki Sungai Selangor. Pencemaran kali ke-8 terjadi dalam tempoh 24 jam selepas DUN Selangor meluluskan Audiodu Buas pada 9 November lalu. Untuk menekan tindakan lebih tegas terhadap pencemaran sumber air, antara hukuman yang dikenakan adalah denda senilai RM1 juta dan penjara mandatori. Akhir sekali, pada 8 Disember, pencemaran kali ke-9 bekalan air di 1,274 kawasan di Lembah Kelang terjejas lagi susulan LRA Fasa 1, Fasa 2 dan Fasa 3 serta LRA Rantau Panjang dihenti tugas apabila Ruas meluluskan bau bangkai ikan pada sampel sumber air mentah yang diambil pada muka sawuk LRA. Apabila sisa buangan kilang, pertanian dan peternakan dibuang ke sungai, ini akan menyebabkan sungai tercemar. Di samping sisa toksik yang terkandung dalam bahan-bahan tersebut turut mengalir di sungai. Walhal sungai adalah salah satu sumber air kepada masyarakat di Malaysia. Itulah keutamaan penyelenggaraan laju lawatan air agar proses penapisan air lebih efisien. Berdasarkan penerangan yang mengenai perkara yang Puan nyatakan tadi, dapat saya huraikan bahawa masalah air selama ini adalah akibat daripada rasa tidak tanggungjawab rakyat Malaysia sendiri, termasuklah pengusaha-pengusaha kilang, termasuklah mereka yang memiliki premis-premis untuk menjalankan kilang tersebut kerana ketamakan dan keratusan habis alam menjadi mangsa. Apabila kesalahan itu terjadi kepada diri sendiri, barulah mereka tersedar. Sesuailah dengan peribahasa, sudah terhantuk baru ternada. Seperti yang Puan nyatakan tadilah, keberadaan kilang-kilang yang tidak mesra alam ini menjadi penyumbang kepada punca kekurangan bekalan air. Jadi menurut pemahaman saya, disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan ekonomi manusia ni lah, pertumbuhan ekonomi dan pergerakan manusia ni, kesannya bukan kepada sungai, malah berlaku perubahan iklim dan mengukar bentuk taburan hujan. Akan diberikan sehingga beberapa tempoh kita perlu melalui fasa kemarau, fasa banjir dan sebagainya lah. Tambah pula banyak hutan-hutan yang ditarah untuk tujuan pembinaan bangunan dan rumah kilang-kilang disebabkan oleh memenuhi permintaan manusia yang semakin ramai. Hal ini juga menyebabkan masalah kekurangan air baku. Boleh Puan terangkan bagaimana dua perkara ini sebagai berkait, iaitu tentang climate change, tentang hujan ini dengan kekurangan bekalan air? Soalan yang baik, saudari. Hutan ini ada fungsi yang amat penting kepada semua hidupan di bumi. Antara fungsinya adalah untuk mengatur iklim dan juga memainkan peranan untuk mengatur iklim secara mikro dan makro. Di samping itu, hutan juga berfungsi sebagai pusat tadahan air hujan. Jadi, bila hutan ditanam sewenangnya, bumi akan panas. Air hujan yang mengalir juga tidak dapat ditadak ataupun ditampung dengan bantuan pokok-pokok di hutan. Hal ini akan membawa kepada berlakunya kemarau kerana proses pengawapan air tidak berlaku. Apabila ada hujan, entiti yang sepatutnya memainkan peranan untuk serap air dan alirkan ke sungai sebagai tadahan tidak ada, maka akan berlakulah banjir. Rentetan daripada itu terjadilah kejadian tanah runtuh dan banjir kilat. Konklusinya, jika hutan ditanam, tiada kawasan yang ditadahan air, bumi akan panas dan membawa kepada bencana alam yang lain. Jadi, bekalan air mentah pun kurangan sehingga terjadinya isu kekurangan bekalan air. Selepas saya dengar perkongsian daripada Puan tadi, saya sebenarnya sangat takutlah, saya sangat gerun apabila membayangkan kesannya bila air tak ada kan. Sedangkan air ini adalah merupakan sumber utama dan keperluan kita sebagai kehidupan lah, sebagai makhluk di bulan saja manusia, makhluk lain bersama. Dan juga fakta mengatakan bahawa manusia boleh bertahan tanpa makanan selama 3 minggu, manakala tanpa air kita cuma boleh bertahan selama 3 hingga 4 hari sahaja. Itu baru manusia, tak tahu lagi haiwan, tumbuhan dan sebagainya. Jadi bila air tiada, kita akan gersang, kita kering, semua makanan pun habis macam tu saja, sebab bila pertanian pun memerlukan air, peternakan pun memerlukan air. Jadi kekurangan sumber air ni, terutama air bersih, akan menyebabkan pelbagai penyakit yang terjadi lah macam tadi, tamu dan sebagainya. Firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 mengatakan bahawa bumi ini rosak kerana tangan-tangan manusia. Siapa lagi yang mengotori sungai kalau bukan tangan manusia? Siapa lagi yang tebang-tebang hutan tu kalau bukan tangan manusia? Demikian itu, kesedaran mengenai penjagaan alam sekitar perlu sentiasa diterapkan dalam diri masyarakat Malaysia agar isu ini dapat dikurangkan dan kita dapat atasilah. Sebagai soalan penutup lah, orang kata DZ gitu, apakah langkah efisien yang boleh diambil oleh pihak kerajaan untuk mengatasi isu kekurangan bekalan air ini, terutama di Selangor?
Okay, jadi untuk mengatasi masalah atau isu kekurangan bekalan air yang berlaku di negara kita ini, pada saya akan berikan ada dua langkah lah. Iaitu yang pertama adalah langkah khusus bagi kerajaan negeri Selangor. Okey, kemudian langkah yang kedua adalah langkah umum, iaitu bagi masyarakat kita sendiri lah, bagaimana kita membantu untuk mengurangkan masalah ini. Okey, pergi kepada yang pertama, menambah jumlah penguatkuasa bagi mengawal dua sungai yang dianggap penting, iaitu Sungai Langat dan Sungai Selangor sebagai sumber bekalan air di negara ini. Dua perkara yang perlu kita lakukan adalah kerajaan Selangor boleh menambah kira-kira ataupun sekurang-kurangnya 20 anggota penguatkuasa bagi melakukan rondaan di antara ataupun di dua sungai berkenaan. Okey, bagi rondaan tersebutlah dapat mengatasi ataupun melihatlah ada tak apa pencemaran yang berlaku di dua sungai utama tersebut. Okey, seterusnya adalah bagi langkah yang kedua, iaitu dengan menggunakan teknologi drone bagi memantau dan menganalisis kualiti air ini. Okey, seperti kita tahu, drone ni dapat pergi dengan dapat memaparkan kepada kita bagaimana ataupun keadaan sungai tersebut. Okey, jadi melalui drone ini kita dapat meninjau jenis kilang berdekatan sungai sama ada ia bersiko untuk menyebabkan pencemaran di sepanjang 1000 km sungai berkenaan. Okey, seterusnya kita pada langkah yang ketiga ialah kerajaan dapat menggunakan beberapa jenis teknologi yang boleh menghilangkan pencemaran bau di sungai dan loji rawat air LRA untuk mengelakkan loji terpaksa dihenti operasi. Okay, seperti yang kita baca-bacakan tadi, isu pencemaran sungai yang berlaku pada tahun 2020, terdapat banyak kali LRA terpaksa dihentikan beroperasi. Okey, seterusnya adalah langkah yang keempat, pembinaan penghalang bagi menekan air tercemar daripada masuk ke LRA dan menggantikannya dengan bekalan air daripada hybrid of river augmentation system. Okey, jadi melalui pembinaan penghalang tersebut, air yang dapat dibekalkan ada dengan lebih berkualiti dan dapat mengelakkan pencemaran yang berlaku. Okey, selain daripada itu, kita dapat daripada penyelesaian daripada umum, iaitu kita sendiri sebagai masyarakat, kita dapat penjimatan penggunaan air perlu diterapkan dalam diri masyarakat Malaysia, iaitu melalui pelbagai media. Okey, kesedaran mengenai penjagaan alam dan sekitar, kesedaran mengenai penjagaan alam sekitar dan pengurusan sumber air yang cekap boleh dimasukkan dalam pendidikan melalui rentasan. Jadi di sini adalah merupakan inisiatif sekolah sendiri, mana seperti mengadakan kempen ataupun memberi penerangan mengenai cara bagaimana untuk kita menguruskan sumber air yang terdapat di negara kita ini agar mengelakkan berlakunya pengurangan bekalan air bersih. Selain daripada itu, usaha individu sendiri, kerajaan kita boleh menyelaraskan penggunaan air yang sewajarnya kepada pengguna untuk mendisiplinkan masyarakat Malaysia mengenai penjimatan air. Maksudnya, kerajaan kita boleh mengadakan ataupun menunjukkan satu sistem yang dapat menghadkan beberapa perpisahan atau beberapa kuantiti air yang dapat digunakan untuk tertentu lah. Okey, akhir sekali, langkah yang dapat kita laksanakan ada dengan mengetatkan lagi undang-undang kepada kilang-kilang, industri pertanian dan peternakan untuk beroperasi. Okey, kerajaan juga perlu menjalankan pemeriksaan lestari kepada kawasan industri terutama yang berdekatan ataupun yang berada di sungai-sungai. Okey, sesuai memberikan penalti yang tinggi sekiranya beroperasi dalam menggunakan aspek pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Okey, jadi melalui undang-undang yang diwujudkan ataupun dikenakan kepada kilang-kilang ini, kita dapat menghadkan berlakunya ataupun menghadkan mereka yang beroperasi yang tidak imbang. Okey, sekian itu saja penyelesaian yang dapat kita laksanakan lah. Maksud terangkan langkah-langkah tu saya ulas sebenarnya untuk Selangor sendiri aja. Kerajaan negeri Selangor sendiri perlu melakukan langkah yang pantas lah untuk mengatasi isu ni, dan memandangkan memang isunya selalu lah berlaku kekurangan air. Sama juga di negeri Terengganu dan Kelantan selalu berlaku. Jadi memang kerajaan negeri mereka kena selalu kerja keras dalam mengatasi isu ini. Dan kita sebagai rakyat Malaysia seperti yang terangkan tadi, kita kena terapkan kesedaran daripada daripada akar undi lah, supaya daripada akar undi lagi sampai lah yang besar. Yang besar pun macam sekarang pun kita kena banyak buat kempen yang sebagainya. Jadi apa yang saya boleh simpulkan kat sini, isu air ni adalah isu yang penting lah untuk kita highlight kan, kita sama-sama memperbaiki dan betulkan, sebab sumber air ni adalah sumber yang penting dalam kehidupan kita. Betul kan? Betul. Dan kita perlukan air ni sehari-hari kita. Mana boleh tak ada air kan sehari untuk mandi, makan dan sebagainya. Jadi kepada penonton di luar sana, apa yang kita tunggu? Terapkanlah kesedaran untuk menjaga alam sekitar, terutama sumber air ini dalam diri kita, anak-anak kita, anak murid kita, rakan-rakan kita dan semuanya, agar sumber air akan tetap ada dan kita akan tetap hidup dalam kelestarian. Ingat, apa yang ada pada hari ini bukanlah kita warisi daripada yang lepas, tapi sebenarnya kita meminjam daripada generasi akan datang. Itu saja daripada kami. Berjumpa lagi di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.